Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بأربعة شرائط Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Kita syarah dulu yang baru baca tadi. Fadhal. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Syekh Nur Hisham, Tuan Haji Arsyad dan seluruh pendengar, penonton pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan baca sebuah kitab yang diberi nama Matan Abi Syuja'. Ataupun kitab ini juga dipanggil Ghayatul Ikhtisar. Ghayatul Ikhtisar. Dan kalau saya boleh sebut sedikit tentang pengarang kitab ini, iaitu beliau ini Qadhi Abul Husain daripada Asfahan, maknanya Iran. Beliau ini adalah ulama kelahiran sekitar 500 Hijrah. Dan kitab yang kita baca pada malam ini adalah sebuah kitab yang sangat berkat. Berapa ramai orang menjadi alim, mufti, faqih dengan memulakan pengajiannya membaca kitab ini. InsyaAllah kita mohon daripada Allah, kita juga akan memperolehi barakah keberkatan daripada kitab ini, sekaligus memberi nur pada hati kita untuk memahami ilmu fiqh mazhab Syafi'i dengan baik. Menariknya, Qadhi Abil Husain ni, Qadhi Abil Husain ni adalah seorang yang umurnya panjang, 120 tahun. Dan beliau ini walaupun ketika berusia 120 tahun masih boleh melihat dengan terang, masih boleh mendengar dengan jelas. Bila ditanya apakah sebabnya begitu sekali keadaan Tuan Guru, beliau mengatakan, ketika usia muda saya tidak menggunakan anggota ini untuk perkara-perkara yang haram dan maksiat, maka Allah jaga anggota ini sehingga pada usia begitu lanjut 120 tahun. Dan beliau ini dikebumikan di Masjid Nabawi. Dalam riwayat, tempat letak kubur beliau ini adalah di maknanya ini dululah di bawah kaki Nabi SAW. Maknanya dia punya posisi itu bawah kaki, bukan dekat lah. Tapi kalau tempat letaknya adalah di bawah kaki Nabi SAW. Kerana beliau ini adalah orang yang berkhidmat menjaga maqam Nabi. Ini. Sebab itulah rahsia keberkatan yang ada pada kitab beliau yang insya-Allah kita semua akan mendapat daripadanya. Kata pengarang, wa yajuzu lil musafiri qasrus salati rubaiyati bi arba'ati syara'it. Perkataan wa yajuzu, yajuz, hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus. Bila disebut harus, ada perkara harus yang hukumnya sunat. Dia harus dan dia sunat. Ada harus dan dia makruh. Dan ada harus yang hukumnya mubah. Jadi bila disebut boleh ataupun harus bagi orang yang musafir untuk mengqasarkan sembahyang 4 rakaat. Faham? Maksudnya hukumnya boleh, tidak haram. Tetapi boleh itu boleh yang sunat ke, boleh tetapi makruh ke, boleh tetapi mubah ke, ataupun boleh tetapi khilaful aula. Maka dalam bab sembahyang qasar, dalam mazhab al-Imam Syafi'i, kalau seseorang itu bermusafir, jarak perjalanan dia 3 marhalah.
ke atas, maka hukum mengerjakan sembahyang secara qasar itu adalah sunat. Adalah apa? Hukumnya adalah sunat. Tetapi kalau jarak dia kurang daripada 3 marhalah, maksudnya 2 marhalah ke 3 marhalah, hukum sembahyang qasar itu adalah harus sahaja dan tidak sunat. Bahkan khilaful aula. Okey, kenapa? Sebabnya dalam mazhab Hanafi kita hanya boleh sembahyang qasar kalau jarak kita adalah 3 marhalah. 2 tak boleh, 3. Dan dalam mazhab Hanafi, kalau kita musafir 3 marhalah, dia bukan harus qasar, wajib sembahyang qasar. Wajib. Sekira-kira kalau satu orang itu dia musafir lebih 3 marhalah, dia sembahyang tamam, maka sembahyang dia tak sah. Sembahyang dia apa? Tidak sah. Maka bila disambungkan dengan mazhab Syafi'i, dia panggil apa kaedah yang masyhur, al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Kita nak keluar daripada khilaf. Sebab mazhab Hanafi kata, kalau lebih 3 marhalah tak sah sembahyang tamam. Maka pada ketika itu kita kena jaga jangan sembahyang tamam, sembahyang qasar, supaya kita dapat keluar daripada khilaf yang mengatakan bahawasanya kalau sembahyang tamam itu hukumnya tidak sah. Tetapi kalau kita sembahyang qasar bawah daripada 3 marhalah, dalam mazhab Hanafi pula tak sah pula, tak boleh. Maka nak jaga khilaf itu kita tak sembahyang qasar. Itu yang jadi khilaful aula. Boleh tak? Faham tak? Tentang hukum asal sembahyang qasar ni. Antara 3 marhalah dengan 2 marhalah. Jadi mungkin akan ada orang tanya lah, 3 marhalah ni jauhnya berapa jauh? Kalaulah kita ambil 2 marhalah, saya pakai 2 marhalah 90 km. Maka nak jadi 3 marhalah maknanya apa? 90 bahagi 2, 45. Tambahlah. Jadi 90 tambah 45. 135 km. Barulah jadi 3 marhalah. Ini perkara yang memang ma'ruf disebut dalam mazhab Syafi'i tentang masalah hukum sembahyang qasar. Ada yang sunat, ada yang khilaful aula. Tetapi, dia ada tetapi pula, dia jadi runsing pula lah. Biasanya kita cukup je 90 kilo, kita buat sembahyang qasar. Tetapi ada pula kata khilaful aula. Maknanya kalau tak qasar itu lebih baik demi meraihkan khilaf. Tetapi bila saya cek, dan benda ini ditulis oleh satu orang muhakkik mazhab Syafi'i dalam sebuah kitab beliau, Dalilul Musafir. Bila kita cek-cek, rupanya dalam mazhab Hanafi, walaupun dia sebut 3 marhalah, nampak macam banyak kan? Kita 2 je. Tetapi 3 marhalah dia ni sebenarnya sama dengan 2 marhalah kita. Sama. Nama dia nampak macam banyak, tapi oleh kerana definisi marhalah dia itu tak sama dengan kita, jadi sebenarnya kita 2 marhalah tu mazhab Hanafi dah 3 dah. Maknanya 1 marhalah dia lagi pendek daripada kita. Jadi bila dirumuskan, maka keluarlah conclusion sebenarnya kita secara mutlak kalau kita musafir 2 marhalah disunatkan sembahyang qasar. Sebab rupanya 2 marhalah kita ini sama dengan 3 marhalah mazhab Hanafi. Maka boleh kita ringkaskan, disunatkan bagi orang yang musafir untuk mengerjakan sembahyang qasar. Okey? Habis. Jadi pertama kita bahaskan perkataan yajuzu. Yang kedua, musafir.
harus bagi orang musafir. Dia dalam fiqh ni dia ada 3 istilah. Pertama mustautin. Yang kedua mukim. Yang ketiga musafir. Mustautin ni adalah orang yang mana dia mendiami satu tempat. Dia pemustautin satu tempat. Maknanya dia duduk tempat tu, dia tak ada niat nak pindah tempat lain dah. Maka itu dipanggil apa? Pemustautin dalam bahasa Melayu. Searab dia mustautin. Tapi kalau satu orang, contohnya sahabat-sahabat kita Bangladesh, dia datang, dia memang niat nak balik, dia duduk 20 tahun pun, tapi dia akan balik satu hari nanti. Maka Malaysia ni bukan tempat mustautin dia. Bukan. Jadi apa faedah kita bahaskan tentang mustautin ni? Faedah dia dalam bab sembahyang Jumaat. Dalam bab sembahyang Jumaat. Dalam mazhab Syafi'i ni, 40 orang yang mencukupkan bilangan Jumaat ni, dia mesti mustautin. Di sinilah kita penting kita tahu definisi mustautin. Kita kira yang mustautin kena cukup 40, barulah sembahyang Jumaat tempat itu sah. Kalau tak cukup 40 tak sah. Okey, yang kedua mukim. Ya. Kalau mustautin belum ambil booster, sah tak Jumaat? Mustautin belum ambil booster, sah Jumaat. Boleh saja, sorry Ustaz, anda ganggu. Sambung. Sah Jumaat, masya-Allah. Jadi yang kedua mukim. Yang ketiga musafir. Jadi daripada 3 kelompok ni, orang yang boleh sembahyang qasar ini hanya musafir sahaja. Musafir sahaja. Hanya musafir sahaja. Maknanya apa? Mukim tak boleh, mustautin pun tak boleh. Nanti kita akan dapat faham apa maksud mukim. Apa maksud mukim? Bila kita sebut musafir, okey, dalam mazhab Syafi'i, tidak ada surah lain. Maksudnya tidak ada situasi lain yang kita boleh sembahyang qasar, melainkan satu saja, iaitu musafir, safar. Kalau bab jamak nanti kita akan belajar, jamak ni di samping sebab boleh kita sembahyang jamak ni safar, di samping itu kita juga boleh sembahyang jamak kalau hujan, kerana hujan. Dan ada satu pandangan Imam Nawawi, boleh sembahyang jamak kerana sakit. Ada 3 lah, 3 ataupun 2 disebut begitu. Tapi qasar ni tak ada. Satu je, safar. Orang musafir sahaja yang boleh untuk melakukan sembahyang qasar. Okey, saya ringkaskan, orang yang boleh sembahyang qasar ni, dia hendaklah orang yang telah bermusafir dan masih musafir. Itu kita pecahkan perkataan musafir. Kita bahagikan. Orang yang boleh sembahyang qasar ni, dia telah musafir dan masih musafir. Kalau dia belum musafir, tak boleh sembahyang qasar. Dia sudah tamat safarnya, dia pun tak boleh sembahyang qasar. Dia telah dan masih. Telah dan masih. Contoh, kita dah kemas-kemas barang, dah bubur dalam boot kereta, dah bergerak pun, dah kunci pagar semua, tapi kita belum keluar daripada sempadan tempat kita. Adakah kita ini dikira telah musafir? Belum. Sebab itu bila belajar bab musafir ni, kena tahu permulaan safar tu. Kena tahu. Supaya kita nak tahu apa? Kita nak tahu orang ini telah musafir. Telah musafir. Jadi kalau dia duduk dalam rumah, itu jelaslah belum lagi musafir. Dia dah keluar rumah, dia semayang dekat surau tempat dia, semayang qasar, boleh tak? Tak boleh, dia masih lagi dalam kawasan dia. Maka sebab itu dalam kitab dia akan sebutkan permulaan musafir.
Permulaan musafir. Bagi orang-orang yang nak sembahyang qasar, kena pastikan dia sudah melepasi ataupun dia sudah sampai ke sempadan mula safar. Jangan sebelum tu dia lantak pergi sembahyang qasar. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena sembahyang qasar bila telah melepasi. Jadi soalan dia, sudah tentulah kita akan tanya, permulaan itu nak kira macam mana? Betul tak? Nak kira macam mana? Okey, saya bahagi yang dalam kitab lama sebut. Dia sebenarnya nak jawab soalan ni, dia bergantung kepada jenis penempatan yang kita tinggal. Sebab ada orang tinggal, kalau dalam kitab lama dia bahagi macam ni. Ada orang tinggal di lembah, rumah dia jenis lembah. Ada orang tinggal atas bukit. Ada orang tinggal, dia punya jenis rumah dia jenis rumah nomad, kemah. Ada orang tinggal jenis rumah dia kampung. Maksudnya dia tinggal di kampung lah, bukan bandar. Ada orang tinggal di bandar. Dan ada orang tinggal dalam kota, qal'ah. Maksudnya macam Babul Yaman lah. Ustaz Syed tahulah Babul Yaman kan. Babul Yaman. Kalau dulu Babul Yaman tu, orang semua tinggal dalam tu, tak ada orang tinggal kat luar. Sebab memang kota dia jadi pertahanan kan. Sekarang ni dah jadi tempat turis je. Lah dalam luar tu dah sama dah. Dulu, okay, saya bagi contoh Babul Yaman lah. Contoh yang pertama ulama bagi, kalau jenis penempatan tu jenis dalam kota. So kota ni dia ada gerbang kan, gerbang 1, gerbang 2, gemar timur, gemar barat. Orang yang tinggal dalam Babul Yaman zaman dulu lah, mereka ni hanya boleh sembahyang qasar dan jamak bila mereka keluar dari kota tu, keluar. Maksudnya pergi kat gerbang, keluar daripada kota walaupun masih sentuh. Maksudnya dia keluar, dia memang keluar baru setapak, tapi dah ada luar dah daripada kota tersebut. Maka luar tu dah boleh dah sembahyang qasar dan jamak. Luar daripada kota tu dah boleh sembahyang qasar dan jamak. Ataupun dengan takbir yang lain, bila dia dah melepasi sur, dia panggil sur, benteng kota tu, bila dah lepas je, dah boleh sembahyang qasar dan jamak. Tapi di Malaysia ni saya fikir tak ada kot. Penempatan jenis kota ada. Tak ada. Ifamosa dia ada. Itu pun tinggal satu gerbang je. Kota baru. Kota baru. Kota baru. Itu nama kan? Nama ni kota jenis penempatan. Jadi kalau kampung pula. Kalau kampung. Jadi orang kampung ni, kalau dia nak sembahyang qasar dan jamak, dia kena keluar daripada, dia kena melepasi daripada semua rumah-rumah yang dinisbahkan kepada kampung tu. Maksudnya rumah-rumah yang alamat kampung tu. Dia kena lepas. Dia kena tinggalkan semua, dia dah melepasi semua rumah yang dinisbahkan kepada kampung tersebut. Okey? Kampung-kampung yang macam ni kita ada kat belah Johor kan, kampung Seketul, kampung, lepas tu pula dia selang dengan kebun, lepas tu kampung lain pula kan. Jadi orang kampung ni bila dia lepas saja daripada kampung dia, dah masuk kampung lain yang terpisah, dia dah boleh dah. On the way tu dia dah boleh dah mengerjakan sembahyang qasar dan jamak. Jadi kalau kita yang tinggal kat bandar, saya tinggal kat Seri Petaling. Seri Petaling kan. Jadi saya biasanya sebut mudah macam ni je. Sebab kadang kita pun tak tahu penanya tu dia tinggal kat mana. Saya cakap mudah macam ni lah. Tapi sebenarnya jawapan ni, jawapan yang ihtiyat. Jawapan yang tidak betul-betul spesifik. Sebab mudah cara nak jawab. Sebab kita tak pernah tengok dia, kita pun tak tahu jenis kampung ni. Kita jawab macam ni. Kalau orang nak musafir, dia nak sembahyang qasar jamak, dia lepas daripada daerah tempat dia, dia boleh sembahyang qasar jamak. Mudah. Dia sebenarnya besar tu, daerah tu. Tapi kita nak mudah jawab,
kerana kita tidak mengetahui keadaan tempat dia, kita kata lepas darah boleh lah. Begitu. Itu secara ringkas. Kemudian sembahyang yang boleh sembahyang qasar ni satu sajalah, sembahyang 4 rakaat. Sembahyang 4 rakaat. Sembahyang maghrib boleh tak qasar? Kalau qasar maghrib jadi berapa rakaat? Tak tahu. 2 ke setengah ke 1,5 rakaat. Sembahyang subuh jelas tak boleh untuk dikerjakan secara qasar. Saya rasa ini semua orang tahu perihal bahawasanya sembahyang qasar ini hanyalah sembahyang yang apa tadi? Sembahyang yang 4 rakaat sahaja. Tapi dalam Kifayatul Akhyar yang saya pegang ni, dia ada nukil lah. Ni nukil je. Daripada siapa ni? Abbadi, naqal al-Abbadi an Muhammad ibn Nasr al-Marwazi min ashabina annahu yajuzu qasru subhi ila raka'ah. Ada juga ulama nukil daripada Muhammad bin Nasr al-Marwazi, dia kata boleh semayang subuh 1 rakaat. Boleh semayang subuh 1 rakaat. Bila tu? Bila syiddatul khawf. Maknanya dalam perang. Dia kata seperti mana ia merupakan mazhab Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi bukan musafir. Yang pendapat ni pun dia bukan bagi orang musafir. Tapi pendapat ini adalah bagi berada dalam keadaan khauf. Antara contoh khauf perang. Musafir jangan pandai-pandai pergi ambil pendapat ni pula. Pergi sembahyang subuh 1 rakaat sahaja. Okey, sambung. Bi arba'ati syara'ita an yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin wa yakuna masafatuhu 16 farsakhan wa an yakuna kita ambil 2 syarat ni dulu. Kita ambil 2 syarat ni. Dia matan ni dia tidak sebut semua syarat. Maknanya ada syarat kita kena tambah lagi, kena ambil daripada syarah. Dia sebut 4 kan, tapi sebenarnya ada lebih lagi daripada itu. Tak apa. Sebenarnya kenyataan pengarang boleh musafir qasar sembahyang yang 4. Sebenarnya sembahyang itu hendaklah 4 rakaat ni salah satu syarat. Dalam kitab Safinatun Najah dia kata salah satu syarat sembahyang qasar antakunas salatu rubaiyatan. Sebenarnya dia tu masuk dalam syarat juga. So kita jadikan dia nombor 5. Bahawasanya nak sembahyang qasar, sembahyang itu dalam 4 rakaat. Okey, tengok syarat seterusnya. An yakuna safaruhu fi ghairi maksiyah. Bahawa adalah perjalanannya itu bukan pada maksiat. Apa maksud dia? Orang yang musafir ni, hukumlah. Bermusafir ni dia ada hukum haram, makruh, harus, wajib, sunat. Ada. Semua jenis safar kita boleh sembahyang qasar kecuali safar maksiat saja. Saya sebut tadi 5 kan. Ada perjalanan yang wajib, perjalanan yang sunat, perjalanan yang harus, perjalanan yang makruh, perjalanan yang haram. Yang tak boleh adalah satu sahaja daripada 5 bila perjalanan itu hukumnya haram. Okey, hukumnya haram. Dalam masalah orang yang berdosa bermusafir ni, dia ada 3 jenis. Satu istilah dia al-'asi bis safar. Al-'asi bis safar nombor 1. Nombor 2 al-'asi fis safar. Yang ketiga al-'asi bis safar fis safar. Dia ada 3. Al-'asi bis safar,
al-'asi fis safar. Yang ketiga, al-'asi bis safar fis safar. Daripada tiga ni, orang yang tak boleh sembahyang qasar, daripada tiga jenis orang berdosa ni, dua je tak boleh. Satu boleh. Siapa yang boleh? Al-'asi fis safar. Walaupun dia al-'asi, tapi dia boleh buat sembahyang qasar. Asi ni terjemahan dia maksiat lah, ahli maksiat, orang buat maksiat. Dia apa benda pula tu? Jadi saya perincikan sikit. Dia ada istilah dipanggil al-'asi bis safar. 'Asi bis safar ni maksudnya orang yang kerana dia bermusafir dia berdosa. Maksudnya musafir tu sendiri dosa lah. Dia tak buat lagi dosa. Musafir tu sendiri dosa. Jadi nak faham dia macam ni. Dia ada kaedah dalam fiqh. Lil wasaili hukmul maqasid. Lil wasaili hukmul maqasid. Bagi wasilah ni hukum maksud. Okey, kita nak buat benda apa? Kita nak buat haji. Haji ni hukum dia apa? Haji ni hukum dia wajib. Tapi nak pergi ke Mekah tu kena buat apa? Kena musafir. Tak musafir tak sampai. Tak musafir mana sampai Mekah kan? Maka dipanggil wasilah untuk kita boleh buat haji tu dia jadi wajib juga. Maka bermusafir pergi Mekah buat haji kali pertama itu hukumnya wajib. Sebenarnya yang wajib sebenarnya adalah haji. Tapi oleh kerana nak sampai ke haji tu kena musafir, tak ada jalan lain dah. Ada jalan lain tak boleh sampai Mekah tapi tak musafir. Kecuali dia orang Mekah lah. Orang Mekah pun kena jalan juga. Untuk dia pergi buat tawaf, buat apa semua sekali kan. Itu dipanggil lil wasail hukum. Jadi samalah juga. Ustaz, orang itu dia bermusafir, dia nak buat benda maksiat. Ustaz. Ya. Lil wasail hukmul maqsud sama ke dengan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib? Sama ke kaedah tu dari segi makna dia? Sama. Betul? Sama. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Barang yang tak akan sempurna benda wajib melainkan dengannya. Maksudnya itu satu-satunya cara nak dapat benda wajib. Tak ada cara lain dah. Tapi kalau ada 2-3 solusi, jadi tak adalah kita kata benda itu secara khas jadi wajib. Tapi oleh kerana nak pergi ke haji tu, satu je jalan, kena musafir. Maka musafir itu tidak dapat kita hukumnya sebagai wajib. Okey, apa contoh safar yang haram? Dia nak pergi buat benda haram. Dia memang nak pergi genting. Nak pergi main judi contohlah. Nauzubillah. Jadi sepanjang perjalanan tu dia berdosa. Sebab perjalanan itu adalah perjalanan pergi buat dosa. Ada lagi contoh safar yang haram. Ada. Iaitu apabila satu orang hamba dia lari daripada tuan dia. Ini yang bagi contoh dalam kitab lah. Hamba dia lari daripada tuan dia. Hamba ni kalau dia lari daripada tuan dia dosa besar. Jadi dia larilah pergi jauh. 1000 kilo dia pergi. Sepanjang perjalanan dia tak boleh sembahyang qasar jamak. Tak boleh. Dalam kitab kita ni, dalam kitab kita saya bagi kita tengok apa contoh yang diberikan. Dalam kitab apa Kifayatul Akhyar. Yang pertama dia bagi contoh safar maksiat ni, as-safar liqat'i tariq. Dia musafir nak pergi merompak. Nak pergi merompak lah. Nak pergi bubuh orang kat tengah jalan. Yang kedua, wa akhdhil mukus. Memungut cukai. Cukai yang tak dibenarkan oleh syarak. Mukus ni cukai. Dia coba apa lagi? Wajal bil khamri wal hashish. Mengimport. Mukus ni cukai. Wa akhdhul cukai. mukus. Cukai.
Muksu ni kan cukai. Jadi kena tengok. Dia musafir nak ambil cukai. Dia dihantar oleh untuk pungut cukai. Cukai yang tidak sah lah, sebab cukai ni ada yang dibenarkan oleh syarak, ada yang tak dibenarkan oleh syarak. Maknanya cukai yang dia pungut tu tak dibenarkan oleh syarak, maka dia kerja pungut cukai ataupun kerja pungut duit perlindungan. Dia dengan ayanda-ayanda along-along ni pergi pau orang. Jadi dia kerja kutip lah. Pergi kutip kat kedai ni, sedangkan duit tu duit ugutan. Dia pergi untuk tujuan itu, maka hukumnya perjalanan itu tidak wajal bil khamri wal hasyid. Jalab ni kita boleh terjemah dalam bahasa moden ni import lah, bawa arak. Tak, dia bukan seluduk. Dia maksudnya datangkan arak. Dia pergi ke satu tempat nak ambil arak, nak bawa masuk. Jal. Arak dan juga hashish. Hashish ni macam ganja lah. Ganja. Maknanya benda yang haram. Hashish ni adalah pokok yang memabukkan. Kita terjemah ganja. Wa man taba'athuhu az-zalama akhir rishah. Orang yang menghantar akan dia oleh penzalim-penzalim. Zalamah ni jamak zalim. Orang yang mana penzalim-penzalim hantar dia untuk ambil rasuah. Macam saya bagi contoh tadi lah. Dia punya kongsi gelap ni pergi pemerasan. Dia kerja kutip kan. Pergi jauh-jauh. Kutip rasuah ke macam-macam lah. Maksudnya duit-duit yang haram, maka perjalanan dia itu haram. Dia tidak boleh sembahyang qasar jamak. Apa lagi? Wasafaril mar'ah bi ghairi izni zawjiha, yang ni. Yang belakang-belakang tadi mungkin banyak tak ada kena-mengena dengan kita lah. Tapi yang ni, perempuan musafir tanpa izin suami dia. Dia jadi macam mana? Dia bergaduh dengan tok laki dia. Dia jenis boleh bawa kereta, dia perai kereta balik rumah mak dia. Balik rumah mak dia. Suami memang tak izin, dia belah macam tu je. Rumah mak dia jauh, lebih daripada 2 marhalah. Jadi perempuan ini telah keluar rumah tanpa izin suami dia. Perbuatan itu salah, musafir itu salah. Sepanjang perjalanan dia tidak boleh sembahyang qasar dan jamak. Kalau dia sembahyang qasar juga, sembahyang qasar itu tidak sah. Kalau dia sembahyang jamak, samalah juga tanpa izin suami dia. Okey? Jelas kan? Wasafaril abdil abiq. Permusafiran hamba yang lari. Tadi itu yang kita bagi contoh tu. Al-abdul abiq. Abiq ni maksudnya hamba yang lari daripada tuan dia. Wasafaril madyunil qadiri. Yang ni mungkin kita tak pernah dengar ni. Wasafaril madyun ni. Wasafaril madyuni al-qadiri ala al-wafa bi ghairi idzni sahibi dain wa nahwi dhalika. Safar orang yang berhutang dalam keadaan dia mampu untuk bayar hutang, dan dia musafir tanpa izin orang yang dia pinjam. Ini mungkin kita tak biasa dengar. Kalau kita nak musafir, nak pergi jauh-jauh, dan kita ada hutang yang dah sampai waktu dia dan kita mampu bayar, kita nak musafir tu kena izin daripada orang yang bayar hutang. Sebab bila musafir kan pakai duit. Musafir tu kan pakai duit. Jadi kita kan mampu bayar hutang, tapi kita tak bayar, tapi kita musafir. Macam mana tu? Masa bayar pun tak sampai. Masa bayar dah sampai. Jadi kalau masa bayar tak sampai, tak apa. Ataupun dia punya bayar dia tu bulanan. Yang bulanan. Ya. Maknanya orang tu beli rumah 20 tahun. Takkan 20 tahun tak boleh musafir pula. Kena minta izin dengan bank pula. Tak. Dia, maknanya dia punya yang bulanan dah settle lah. Itu yang dipanggil dah sampai waktu. Bulan depan belum sampai waktu lagi. Begitu. Jadi, dan lain-lain lah. Dan lain-lain. Jadi ini contoh-contohnya. Jadi bila orang tu musafir, orang tanyalah, orang musafir pergi tengok bola boleh tak?
semata-mata tengok bola. Datang jauh-jauh tengok JDT, untunglah menang kan. Kalau kita datang pula kalah pula, dah 2 pula masalah. Jadi boleh tak? Boleh tak? Daripada segi fatwa pun ada keluar, itu daripada wilayah kan, maknanya boleh. Dia ginilah, main bola ni haram ke tak haram? Tak haram lah kan. Secara umumnya tak ada kok ulama yang kata haram main bola saja. Jadi orang pergi datang jauh-jauh tengok bola, dia tengok benda haram ke? Tak lah, walaupun yang main bola tu pakai seluar pendek. Tapi tak ada kot yang datang tengok bola jauh-jauh, nak pergi tengok peha dia ni, atlet peha ni kekar tak ada. Maka secara umumnya hukumnya boleh lah. Jadi orang yang datang tengok bola ni, dia macam ni, dia tambah lagi niat lain. Dia datang, dia nak jumpa kawan dia datang nak beli sikit kat KL, dia tambah niat lain, supaya untuk menjadikan safar itu tidak semata-mata tengok bola, kan. Maksudnya musafir ni nanti kat belah sana jumpa kawan saing sana kan, nak beli-beli sikit kat KL lah. Jadi jadilah musafir dia tu bercabang-cabang niat dia. Sebab ada ulama kata musafir nak tengok bola saja tak boleh sembahyang qasar, ada. Jadi nak keluar daripada masalah itu, kita tambahkan niat. Okey. Jadi selain daripada safar yang maksiat boleh lah. Okey, kita mau sebut satu. Ada asifis safar. Apa maksud? Orang yang berdosa dalam musafir. Dalam musafir tu dia berdosa. Yang ni boleh sembahyang qasar, boleh. Iaitu orang yang mana dia musafir nak balik kampung, tapi dalam perjalanan tu dia ada buat benda dosa. Dia pergi minum arak ke, dalam perjalanan dia ada buat apalah. Tapi benda tu berlaku dalam. Dia musafir, dia sisinya pergi benda yang halal. Cuma dia dalam perjalanan tu ialah naik, contohnya pergi naik kapal. Kapal tu ada hidang arak, dia minum arak. Naik kapal terbang kan, di dalam kapal terbang dia minum arak. Itu dipanggil melakukan maksiat semasa musafir. Itu terjemahan bagi al-asi fis safar. Melakukan maksiat semasa musafir, orang ini dia masih boleh sembahyang qasar jamak. Dia boleh. Yang tak boleh adalah orang yang mana musafir dia tu sendiri berdosa dah, berjalan tu dosa. Yang itu tak boleh dia mengerjakan sembahyang qasar jamak. Itu yang syarat pertama. Syarat yang kedua, antakuna. Ya. Tadi sebelum ayat safaril maksiyah ka safar li qat'i at-tariq wa akhdhu al-mukus, ayat yang sebelum tu sikit Ustaz, dalam syarah dia kata qala Syekh Abu Muhammad. Abu Muhammad ni siapa Ustaz? Sebelum perkataan apa? Tadilah safaril maksiyah ka safar li qat'i at-tariq wa akhdhu. Yang atas tu. Saya tak pasti. Saya tak pasti. Syekh Abu Muhammad ni mungkin guru kot. Tak apa. Okay. Guru kepada pengarang, wallahu alam. Okey. Tapi contoh dia tu menarik tu. Contoh yang dia bagi tu. Contoh dia apa Ustaz? Itu nak tanya tu. Contoh yang dia bagi. Dia kata wa minal aghradil fasidah tawafus sufiyah li ru'yatil bilad. Okey. Ni saya sebut yang umum. Ini dia bagi satu contoh kan. Ulama kata antara permusafiran yang tidak boleh sembahyang qasar jamak, kalau orang tu musafir semata-mata untuk tengok tempat. Tak kisahlah dia sufi ke, dia pelancong ke, dia backpacker ke,
Ini pun kena hati-hati kat orang yang suka melancong ni. Ada orang dia habiskan duit melancong semata nak tengok je. Nak tengok. Maka dalam kitab lain sebut orang yang berakal, dia tidak habiskan tenaga dia. Dia tak akan habiskan duit dia untuk buat benda tengok saja. Tengok je. Kalau dicampur dengan sebab lain tu boleh. Semata-mata tengok. Dia ada dalam kitab dia guna perkataan mahbu jaradu ru'yatil bilad. Semata-mata tengok. Ada orang yang musafir macam tu. Walaupun benda itu banyak orang buat, tapi dalam syariat melihat benda itu memenatkan badan pada benda yang sia-sia. Menghabiskan duit pada benda yang sia-sia. Jadi kalau macam tu orang melancong tak boleh pergi buat qasar jamak. Sudah. Orang yang melancong tak boleh buat sembahyang qasar jamak. Jadi sebab tu kena faham betul perkataan ni, sebab ada juga orang salah faham. Dia sebab kita kata kalau satu orang tu dia pergi pantai, dia pergi bukit, dia pergi luar, dia kata tujuan dia untuk izalatu quduratin nafsi, untuk menghilangkan kekeruhan jiwa, serabut kerja, serabut kota, masuk sikit kampung, hilang sikit kekusutan, kekelibutan kan. Jadi itu adalah niat yang muktabar. Di samping tu dia tengok kan, tapi di samping tu dapat tenangkan jiwa, itu muktabar. Ataupun dia pergi satu tempat memang nak tengok, tapi dalam masa yang sama dia ada nak ziarah keluarga dia. Dia pergi tempat itu di samping nak tengok, dia ada nak shopping, nak beli-beli barang kan. Kalau dicampur dengan niat-niat yang lain, maka boleh. Yang tak boleh ni, dalam contoh ni dia bagi seperti orang-orang sufi. Orang sufi ni maksudnya orang-orang yang tasawuf, yang dia pergi jalan seorang-seorang, pergi satu negeri ke satu negeri, satu negeri pergi jalan seorang-seorang, nak tengok je tempat tu. Kalau begitu, maka tak boleh sembahyang qasar jamak, sebab dia dikira niat yang fasidah. Walaupun kata ada tujuan tengok itu bukan tujuan yang muktabar. Syariat dia tak bagi kita habiskan duit lagi nak tengok je. Apa kamu nak tengok habis duit je? Jadi kita kena tambah niat lain untuk menghilangkan kekusutan, untuk beli barang. Paling kurang adalah niat beli barang ke shopping ke apa ke. Kalau tak, ada juga orang yang dia jadi trend jugalah. Pergi jalan kan, pergi tengok je. Itu jangan tu. Tak boleh sembahyang qasar dan jamak. Begitu. Kita masuk pada syarat yang seterusnya. Wa an takuna masafatuhu sittata asyara farsakhan. Wa an takuna masafatuhu sittata asyara farsakhan, dan bahawasanya adalah jaraknya musafir itu 16 farsakh. 16 farsakh. Ini perkataan ni di dalam setengah kitab dia sebut je ni, hendaklah jarak itu 2 marhalah. Dalam setengah kitab dia sebut 16 farsakh, macam kitab ni lah. Ada dengan kitab dia sebut jarak itu adalah 48 mil Hashimi. Pun ada juga sebut. Jadi itu hanya nama-nama berbeza je. Dia merujuk kepada jarak yang sama. Jarak yang sama. Okey. Dia jadi satu perkara yang payah juga. Bila kita nak transfer jarak dengan kiraan lama kepada yang baru ni, yang kita familiar lah, maka ada kitab-kitab yang ditulis untuk menyelesaikan masalah ni. Contohnya antara kitab yang biasa lah, kita suruh
kita suruh pelajar pakai kalau di madrasah kita, yang dikarang oleh Nuruddin Ali Jumaah, Dr. Ali Jumaah, Matan Mufti Mesir. Beliau ada kitab Al-Makayil Asy-Syar'iyyah, Al-Makayil wal Mawazin Asy-Syar'iyyah. Itu ringkas. Ringkas dia terus bawa kepada nombor. Ada kitab yang lagi panjang yang dikarang oleh Najmul Ghazi. Itu panjang, dia datangkan asal usul macam mana dia kira apa semua. Tapi kitab yang Dr. Ali Jumaah ni senang. Dr. Ali Jumaah ni senang. Saya ni dalam bab kiraan ini, saya memakai kiraan yang dikira oleh Syekh Ahmad Beg Al-Husaini. Beliau ada sebuah kitab yang berjudul Dalilul Musafir. Beliau ini bukan saja ulama, beliau ini juga ahli dalam bidang